Didik TV KPM. Ya Allah, Abah. Abah pergi tinggalkan adik. Kenapa, Abah? Sabar, Syafiqah. Abang telah meninggalkan kita semua malam tadi pada pukul 12 malam. Akak, Abang ada cakap apa-apa, Kakak? Sabar, Syafiqah. Alhamdulillah, Abang dia telah menghadiahkan, menghibahkan Syafiqah dengan kereta dan rumah. Abang telah mewakafkan semua tanah-tanah dia untuk pembangunan pusat tahfiz. Oh, okey. Alhamdulillah. Tapi macam mana tu, Kak? Alhamdulillah, abang kita adalah insan yang terpilih, Syafiqah. Dia telah bersedia sebelum dia meninggalkan kita semua. Tak apa, Syafiqah. Kalau Syafiqah tak faham, mari kita belajar. Baiklah, Alhamdulillah. Okey, murid-murid di rumah maupun di talian, kita masih lagi dalam pelajaran jenis-jenis akad dalam muamalah Islam. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan jenis akad yang seterusnya, iaitu yang kedua, iaitu kebajikan. Sebenarnya Syafiqah, apa yang kita lakukan sebentar tadi ada kaitan dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini, iaitu tentang akad kebajikan. Yang mana dalam Islam akad kebajikan ini dia berfokus kepada ta'awun, konsep bekerjasama, konsep menghargai orang lain. Dan sebenarnya ada beberapa contoh akad kebajikan ini, iaitu yang pertama hibah. Tadi Syafiqah kita ada sebut arwah meninggalkan hibah untuk Syafiqah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hibah? Hibah adalah hadiah. Apakah ada hibah? Hibah adalah hadiah. Apakah itu hadiah? Hadiah ialah satu pemberian daripada pemberi kepada penerima yang dibuat atas dasar rela hati. Atas dasar rela hati ketika masih hidup. Jadi hibah ini tidak memerlukan persetujuan daripada penerimanya. Dan hibah ini kalau ustazah ingin berikan contoh yang mudah, iaitu kita menerima apa-apa saja hadiah daripada seseorang. Kalau contohnya sambutan hari lahir, itulah hibah. Kita tidak pernah meminta untuk orang memberikan kita hadiah. Dan kita juga menerima tadi dengan hati yang terbuka apa yang orang tadi berikan. Itulah dia hibah. Dan hibah ini adalah salah satu daripada akad kebajikan. Dan yang kedua, al-qardu. Al-qard iaitu yang bermaksud pinjaman yang dilakukan untuk sesuatu kegunaan sama ada dari wang ringgit atau lainnya tanpa sebarang imbuhan ataupun faedah, dan perlu membayar semulalah jumlah yang sama. Jadi al-qard itu sistemnya adalah sistem hutang, memberi hutang, tapi dia tiada apa-apa faedah ataupun imbuhan ataupun bayaran lebih daripada apa yang dihutangkan. Maksudnya RM10 yang kita pinjam, RM10 jugalah yang kita bayar. Dia tidak akan ada pertambahan. Okey, dan kita pergi kepada jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah wakaf. Apakah itu wakaf? Wakaf adalah menyerahkan harta atau sebahagian harta kepada milik atau pada hukum milik Allah. Kita kembalikan semula hukum kepada milik Allah dengan tujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah dan akhirnya memberi manfaat atau hasilnya kepada pihak kebajikan yang ditentukan oleh pewakaf selama-lamanya. Jadi sebab itulah dalam situasi tadi, si mati telah meninggalkan wakaf untuk pembangunan sekolah tahfiz. Wakaf adalah pemberian juga, tetapi berbeza dengan hibah. Kerana wakaf ini adalah pemberian yang mana manfaatnya itu kita untuk kegunaan yang berpanjangan. Dan wakaf ini kita kembalikan, kita punya harta ini adalah kerana Allah semata-mata, untuk mendapatkan keredaan Allah semata-mata. Sebab itulah pada awal sesi tadi ustazah menekankan bahawa si arwah ini adalah insan terpilih.
Kenapa Ustazah kata begitu? Kerana arwah tadi sebelum dia meninggalkan dunia, dia telah mempersiapkan diri dia untuk sesuatu. Baginya, pahala berterusan walaupun dia telah meninggal dunia. Okay? Jadi wakaf ini adalah sesuatu yang kita berikan manfaat untuk kegunaan orang ramai atas aspek kebajikan, atas aspek untuk kegunaan bersama. Okay? Dan sudah tentulah fokusnya adalah untuk mendapat pahala yang berterusan. Dan yang terakhir dalam jenis akad kebajikan ini adalah iaitu wadi'ah. Apa itu wadi'ah? Wadi'ah ialah kontrak antara satu pihak yang memiliki barang dengan pihak yang diamanahkan untuk berjanji menyimpan barang dengan tujuan untuk dijamin keselamatannya daripada kecurian, kerosakan, kehilangan dan seumpamanya. Jadi, apakah itu wadi'ah? Wadi'ah adalah yang mana kita memberikan kepercayaan. Kita memberikan kepercayaan untuk sesuatu pihak menjaga barang milikan kita dengan penuh hikmah, dengan penuh betul-betul baik, bagus dari aspek keselamatan, daripada barang tadi dicuri ataupun hilang. Jadi itu adalah wadi'ah. Okey, jadi murid-murid di talian, Syafiqah, kita nak uji murid-murid ni tadi. Daripada keempat-empat contoh dalam jenis akad kebajikan ini, adakah murid-murid kita betul-betul boleh mendalami dan boleh memahami akad-akad ini? Maka Ustazah datangkan dengan bentuk teka contoh akad. Jadi untuk sesi ini, teka contoh akad, kita akan berikan, kita akan minta murid untuk sukarela menjawab dulu dan kemudian Ustazah nak minta bantuan Syafiqah untuk membuat undian soalan daripada bola-bola di dalam bekas bersinar ni tadi. Okey. Jadi, siapa nak jadi giliran pertama nak menjawab soalan? Siapa nak jawab dulu? Siapa nak jawab dulu? Okey. Siapa tu? Semua nak angkat tangan. Hafiz. Nampak Hafiz macam Hafiz tadi yang pertama. Okey, baik. Hafiz. Syafiqah kena minta, Ustazah nak minta tolong Syafiqah undi dulu soalan. Kiranya Hafiz akan pilih dulu kan Ustazah? Ya, bukan Hafiz pilih. Syafiqah Syafiqah pilih kan? Ya, nanti Syafiqah baru pilih Ustazah boleh tolong bacakan soalan untuk Hafiz. Okey, saya pilih nombor 7. Okey, nombor 7. Baik, bersedia? Soalan yang ke-7. Okey, Hafiz. Ani meminjam wang kerana dia terlupa membawa dompetnya. Daripada contoh yang Ustazah beri, apakah akad yang sesuai untuk Ani? Jenis akad qard. Ya, qard. Apa maksud qard, Hafiz? Meminjamkan wang untuk kegunaan peribadi. Okey, meminjamkan wang untuk kegunaan peribadi. Jadi betul, Tahniah Hafiz. Kita berikan ganjaran untuk Hafiz. Hebatlah. Dia pinjam wang jadi akad qardun. Ya, al-qardun. Dia adalah pinjaman wang. Tapi kena ingat Syafiqah, kena ingat anak-anak murid di rumah maupun di talian. Al-qard ini berlaku kepada pinjaman yang tiada pertambahan wang ketika kita nak memulangkan semula pinjaman tadi. Orang kata tak ada riba, Ustaz. Ya, betul. Tiada faedah kan? ataupun tiada riba dalam pinjaman itu. Baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Siapa yang nak jawab? Ada siapa sukarela yang kedua? Okey, Hafiz. Okey, Hafiz. Okey, saya pilih nombor 5. Okey, kita tengok soalan yang kelima. Bersedia, Hafiz? Intan menandatangani kontrak supaya pihak bank dapat menjaga jongkong emasnya. Akad apakah itu, Hafiz? Akad wadi'ah, Ustazah. Akad wadi'ah. Apa yang dimaksudkan dengan akad wadi'ah? Kontrak di antara satu pihak, Ustazah. Okey, tujuannya untuk apa kontrak tadi? Tujuan dia yang diamanahkan untuk sesuatu perjanjian, Ustazah. Okey, suatu perjanjian. Untuk dijamin keselamatannya dari kecurian, Ustazah. Ya, betul. Sebenarnya macam ni, Hafiz. Okey, kita Ustazah berikan penerangan dengan lebih jelas lagi. Wadi'ah ini macam ni. Sifir mudahnya begini. Hafiz ada duit yang banyak.
Hafiz ada duit yang banyak, Hafiz ingin jaga keselamatan duit tadi, jangan sampai dicuri oleh orang lain. Maka Hafiz simpankan duit tadi ke dalam bank, depositkan ke dalam bank. Jadi Hafiz dan bank ada satu kontrak, iaitu kontrak untuk menjaga ataupun menjaga keselamatan daripada kecurian duit ni tadi. Itu adalah wadiah. Jadi sama juga, betul tu Hafiz, kita bagi juga stiker untuk Hafiz. Okey, betul, tahniah. iaitu untuk menjaga jongkong emasnya. Baik, seterusnya. Okey, Kita pilih seterusnya. soalan yang seterusnya. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab dulu? Saya saja. Okey, Akil. Okey, Akil. Nombor 4. Okey, soalan yang keempat. Okey, bersedia Akil? Caca Saya meminta rasa- ibunya menyimpankan duit raya, duit hari rayanya di dalam tabung. Jadi itu konsep apakah dia, Akil? Saya rasa konsep akad wadiah. Okey, akad wadiah masih sama lagi, iaitu akad menyimpan. Okey, bagus Akil. Lagi siapa nak jawab yang belum jawab? Akhir sekali. Siapa yang belum jawab tadi? Awangku. Okey, awangku. Saya pilih nombor 3. Okey, nombor 3. Awangku bersedia. Baba menghadiahkan sebidang tanah untuk dibangunkan sekolah tahfiz. Akad apakah itu, awangku? Boleh buka mic? Boleh? Dah buka mic, tak dengar suara. Test. Okey. Yeah. Saya rasa jenis akad wakaf. Jenis akad wakaf. Jadi betul tu, kita berikan ganjaran untuk awangku. Jadi jenis wakaf ini walaupun di dalam bentuk hadiah juga, tetapi kita akan dapat bezakan dengan hibah kerana untuk wakaf dia lebih kepada kegunaan orang ramai dan juga adalah manfaat yang berterusan. Jadi Baik. alhamdulillah, tahniah, Alhamdulillah. semua murid kita dapat menjawab dengan baik pada hari ini. Okey. Terima kasih Ustazah atas penjelasan mengenai dengan akad kebajikan, hibah, qardun, wakaf dan juga wadiah untuk kita semua buat kebajikan untuk satu sama lain. Jadi sekarang ni Ustazah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM.